Malaysia merupakan negara yang mengambil sampah plastik daripada luar negara pada tahun 2018 dan 2019. Menurut kerajaan dan juga statistik Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Malaysia mengimport lebih 850,000 tan sistem plastik pada tahun berkenaan, dengan sebahagiannya dibuang begitu sahaja. Manakala yang lain boleh dibakar di kilang kita semula yang beroperasi secara haram atau ditinggalkan terbiar. Selepas itu, Malaysia juga memperketatkan peraturan mengimport sampah, meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan pelabuhan, memulangkan berdozen sampah iaitu plastik ke negara asal dan mengambil tindakan tegas kepada kilang kita semula yang tidak mempunyai lesen. Sikap rakyat Malaysia yang mengambil mudah dan membuang sampah merata-rata tempat seperti longkang, sungai dan laut. Contoh sampah yang sering mereka buang adalah botol plastik, bekas makanan dan sebagainya. Apa itu plastik? Plastik merupakan polimer organik sintetik atau semi-sintetik, dengan kata lain, sementara unsur-unsur lain mungkin ada. Plastik selalu mengandung karbon dan hidrogen. Sebahagian besar plastik dibuat daripada petrokimia yang berasal dari sumber alami seperti minyak. Plastik mengambil masa yang lama untuk terurai, iaitu dalam 400 hingga 1000 tahun. Terdapat 7 jenis plastik seperti polypropylene, high density polyethylene, polyvinyl chloride, low density polyethylene, polypropylene, polystyrene atau styrofoam dan lain-lain, termasuk polikarbonat, polylactic, acrylic, styrene, fiberglass dan nylon. Mari sama-sama kita lihat tentang isu-isu semasa yang terdapat di Malaysia. Isu yang pertama ialah isu pelupusan pelitup muka dan kit ujian kendiri COVID-19. Dalam konteks pencegahan wabak COVID-19 di Malaysia, satu norma baharu telah diwujudkan sejak tahun 2020, iaitu pemakaian pelitup muka dan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 untuk pengesahan status wabak. Namun begitu, apa yang membimbangkan ialah bagaimana ia dibuang ataupun dilupuskan. Sisa plastik biohazard ini telah menjadi satu sampah baharu berpunca daripada kelakuan tidak berhemah oleh masyarakat majmuk yang membuangnya secara merata-rata serta mengabaikan prosedur pelupusan yang telah dicadangkan. Selain itu, isu pencemaran plastik di kawasan pantai. Tempat pelancongan di Malaysia, khususnya kawasan pantai, sangat terkenal di kalangan pelancong dan juga plastik. Penimbunan sisa plastik di kawasan pantai ini bagaikan tiada penghujungnya, dan ini berpunca daripada mereka yang kurang kesedaran sivik. Plastik yang dahulunya dianggap sebagai bahan ajaib ketika pertama kali dicipta telah menjadi satu ancaman, malah boleh dikatakan sebagai spesies baharu di lautan. Bazar Ramadan. Amalan menjaga kebersihan merupakan antara ibadah yang dituntut dan perlu dipraktikkan, terutama dalam bulan Ramadan. Perbadanan Pengurusan Sisa Pekerja dan Pembersihan Awam (SWCOP) telah menjangkakan berlaku peningkatan jumlah sisa buangan bahan makanan, terutamanya menjelang Ramadan. Hal ini kerana kegarahan orang ramai untuk menyambut bulan puasa setelah 2 tahun bazar ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Seperti yang kita lihat, majoriti para peniaga di bazar tidak membersihkan kawasan mereka setelah selesai aktiviti menjual, menyebabkan peninggalan sisa sampah seperti plastik, polistirena, straw dan sisa makanan. Seterusnya, pelupusan sampah haram. Bukan sekali tetapi berpuluh kali tindakan diambil, termasuk notis amaran dan mahkamah, namun masih terdapat kilang yang degil membuang bahan sisa di kawasan terlarang. Perbuatan melonggok sisa buangan dikesan berleluasa di sekitar kawasan perindustrian. Pelbagai cara yang dilakukan SWCOP termasuklah penyamaran untuk mengesan pengilang yang mencemarkan alam sekitar. Ada juga pengilang yang mengambil jalan mudah dengan tidak membuang bahan sisa buangan di tapak sanitari yang telah disediakan. Hal ini akan memberi kesan kepada penduduk yang tinggal di kawasan yang terlibat serta dapat menyumbangkan kepada pencemaran. Antara kesan pembuangan sisa plastik ialah hidupan akuatik akan terancam dan juga mati jika sisa plastik ini dibuang ke dalam sungai serta laut. Seperti yang kita tahu, setiap tahun kira-kira 13 juta tan plastik yang masuk ke laut dan Malaysia berada di tempat ke-8 pada carta pencemaran plastik di lautan. Majoriti kes hidupan liar yang mati disebabkan oleh plastik ini berpunca daripada kegagalan fungsi sistem pencernaan dan pernafasan. Sesetengah hidupan laut seperti ikan paus serta penyu menganggap bahawa plastik yang terapung di permukaan laut adalah makanan mereka, mengakibatkan plastik yang dimakan tersebut tidak dapat dicerna dan plastik tersebut akan bertukar menjadi mikroplastik di dalam badan mereka. Pembuangan sisa plastik yang berlebihan ke dalam sungai juga boleh menyebabkan hidupan akuatik tidak mendapat oksigen yang mencukupi untuk meneruskan kehidupan, oleh kerana permukaan air dipenuhi
dipengaruhi oleh plastik yang dibuang. Oleh yang demikian, banyak hidupan akuatik yang mati disebabkan pembuangan sisa plastik di dalam sungai atau laut. Selain itu, pembuangan sisa plastik secara berlebihan pada tempat yang salah juga boleh menyebabkan sistem aliran air tersumbat. Hal ini akan menyebabkan berlakunya banjir kilat oleh kerana parit dan longkang tersumbat dan tidak mampu menampung jumlah air hujan yang banyak. Oleh itu, pembuangan sisa plastik secara berlebihan di tempat yang salah bukan sahaja memudaratkan hidupan akuatik, akan tetapi ianya juga akan memudaratkan manusia. Bagi alam sekitar, plastik boleh menyebabkan pelbagai pencemaran baik di dalam tanah, air dan juga udara. Plastik di dalam tanah boleh menghalang daripada penyerapan air dan juga cahaya matahari. Seterusnya, ia dapat mengurangkan kesuburan tanah dan boleh menyebabkan banjir. Sisa plastik menyumbang 90% daripada sisa di lautan. Sisa plastik di lautan boleh bebas terdedah kepada sinaran UV matahari. Kemudian, fotodegradasi boleh berlaku yang akan memecahkan plastik kepada kepingan kecil yang juga dikenali sebagai mikroplastik. Akhirnya, bahan toksik daripada zarah mikroplastik ini akan memasuki kepada rantai makanan di mana ia akan dimakan oleh makhluk hidup di laut dari yang paling kecil sehingga yang paling besar. Lalu, manusia yang mungkin berada di puncak rantai makanan akan turut mendapat kesan daripada bahan toksik yang terkumpul ini. Di udara pula, komponen plastik yang bertaburan boleh membahayakan kesihatan dan juga alam sekitar. Sebagai contoh, PVC yang mengandungi halogen akan menghasilkan dioksin apabila dibakar. Dioksin ini merupakan salah satu komponen yang paling berbahaya yang dihasilkan oleh manusia sendiri. Oleh itu, Malaysia perlu memberi tumpuan yang penuh kepada kaedah dalam pengurusan plastik yang lebih lestari dan bukannya melarang pengeluaran dan penggunaannya. Menurut Persatuan Pekilang Plastik Malaysia (MPMA) dan Persatuan Penyintas Semula Plastik Malaysia (MPRA), dalam kenyataan mereka memberitahu untuk melupuskan semua jenis plastik daripada kehidupan seharian rakyat Malaysia adalah sesuatu idea yang tidak lestari dan larangan sepenuhnya adalah tidak praktikal sama sekali. Persatuan berikut juga menjelaskan jalan penyelesaiannya adalah untuk membangunkan ekonomi berkeliling yang menggunakan semula berbanding membuang material, dan ini boleh dilakukan menerusi pembangunan sistem pengurusan sisa yang lebih komprehensif bukan sahaja di dalam negara kita tetapi di seluruh dunia. Antara cara yang dapat dilakukan untuk mengekang isu ini ialah: pertama, menggantikan plastik konvensional kepada plastik biodegradasi. Apa itu plastik biodegradasi? Plastik biodegradasi ialah plastik yang mudah terurai apabila terdedah kepada kehadiran mikroorganisma. Plastik ini diperbuat daripada sumber semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan iaitu jagung, gandum, tebu dan juga dari sumber yang tidak boleh diperbaharui seperti petroleum atau gabungan antara kedua-dua sumber tersebut. Seterusnya, menaik taraf teknologi perlupusan sampah tradisional kepada teknologi canggih. Sebagai contoh, menggunakan teknologi Azure. Teknologi ini adalah hasil ciptaan anak Malaysia sendiri iaitu Encik Roland T. Chi Seng. Azure adalah sebuah mesin yang mesra alam. Mesin ini berfungsi dengan mengubah sisa plastik dan pepejal menjadi abu tanpa menggunakan sebarang tenaga luar. Selanjutnya, rakyat Malaysia perlulah mendidik diri supaya mengamalkan amalan 3R iaitu reuse, guna semula, reduce, pengurangan dan recycle, kitar semula. Hal ini kerana kadar kitar semula di Malaysia masih belum mencapai tahap memuaskan. Rakyat perlu sedar bahawa amalan ini adalah amat penting kerana ia menjaga kesihatan alam sekitar dan juga kesihatan rakyat. Yang terakhir, memperketatkan undang-undang atau Akta 127. Misalnya, menaikkan kadar denda, menyita kawasan perlupusan sampah haram dan juga memeriksa kontena yang membawa sisa plastik dari negara luar supaya aktiviti haram berkenaan sisa plastik ini dapat dibanteras. Kesimpulannya, terdapat pelbagai isu dan kesan pembuangan sampah di Malaysia. Masyarakat Malaysia perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut kerana memelihara alam sekitar itu adalah tanggungjawab kita semua. Lingkungan di sekitarmu membentuk dirimu. Bagaimana kamu menangani keadaan darurat atau bagaimana reaksimu saat seseorang bersikap kasar terhadapmu, itu dirimu.